Welcome to Podcast Tinker, di mana semua orang ada cerita. Betul, kalau anda nak tengok orang kata yang terbaru, orang lain tak tengok lagi, anda kena tengok kat TV. Setiap hari Rabu pukul 8 pagi di Astoria. Itu yang paling latest punya. Paling awal lah. Untuk yang orang kata recap ataupun ulangannya, ada digital di 5 platform, iaitu di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Apa lagi? Shock, YouTube. Bercerita pasal YouTube, Syafa. Okay, seperti mana maklum, Tinker Studio bermula dengan YouTube juga. Betul. Kan, dengan banyak konten-konten yang telah kami sediakan dan sampailah sekarang ada, insya-Allah. InsyaAllah lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Jumaat kan. Wow, lain. Jadi semasa saya menceburi bidang dalam YouTube ni, kita explore lah konten-konten yang orang Malaysia buat. Okay. Dan lepas tu dalam 2018 lebih kurang macam tu, ada kemunculan satu YouTubers yang saya rasa rising star. Rising star. Dan alhamdulillah tekaan saya tu macam tepat. Di mana dia sekarang dah menjadi salah seorang muka prominent lah. Okay. Di social media, bukan setakat di YouTube. Tapi semua platform dan macam-macam konten telah dia hidangkan kepada masyarakat umum. Okay. Saya jaga bahasa sebab itu ada komen, dia kata baguslah podcast ni, dia borak straight to the point, tak ada banyak pusing-pusing. Terima kasih. Tapi that's not us. Okey, ya ke? Tapi okey lah, kita menjaga pertuturan. I mean like macam to do that, maksudnya we're doing things appropriately lah. Maksudnya bila ada conversation and you need to have a very serious tone ke, kita buatlah sedaya upaya kita untuk jadi serius. Mana yang macam content yang kita boleh macam kita buatlah macam gaya kita. Betul. Gaya kita, cara kita lah. Sebab kalau macam setiap episod kau akan duduk tegak je macam wawancara pun nangis juga sebenarnya sejam. Tapi untuk mereka yang follow Podcast Tinker rasanya daripada awal tahun, okay, dia akan perasan macam kita punya studio ni borak benda lara, yang gelak-gelak, tapi set macam seram. Betul. Sebab dia punya background kan. Background. Tapi hari ni memang tempat kita ni tepat dengan guest kita dan juga apa konten yang dia bawa, Syafa. Okey, dia macam ada unsur-unsur seram macam tu. Unsur-unsur seram. Syafa, saya terlalu seram nak cakap nama dia, Syafa. Saya pun tak berani, saya takut ikut balik. Awak cakap. Okey, kita perkenalkan YouTuber ataupun content creator yang tersohor. Tersohor. Antara yang top 10 dekat Malaysia ni. Kita bersama dengan Ashraf. Ashraf. Okey, kita bukan tak adalah Ashraf. Bukan. Okey, kenapa saya cakap Ashraf? Sebab bila saya cari nombor awak, saya try ASY. Tak jumpa. Okay. Saya cari dah pening dah. Saya terpaksa cari buka YouTube dia, macam mana nak nama dia? Saya save ASH. So Ashraf. Faham. Ashraf sudah. Ashraf. Okay. So yes, Ashraf daripada mana, Haikal? Finish your introduction. Ashraf daripada tempat ke apa ni? Tak adalah, maksudnya Ashraf ni orang mengenali dia dengan apa? Apa konten-konten yang paling Awak lagi Arif. Okey, nama saya Ashraf. Dah 2 kali lah bagi tahu nama kan. Okey, saya boleh katakan content creator, pencerita genre seram lah. Saya cerita banyak benda sebenarnya. Tapi mungkin orang Malaysia ni suka dihidangkan dengan benda-benda yang menyeramkan. Contoh macam kawan saya ni. Jangan kita orang yang nak record tu, yang tengah record tu. Mungkin dia akan tinggalkan je kamera kat situ. Sebab dia tak tahu kat sebelah dia pun kan. Betul juga. Kita pun tak tahu dekat sini ke kat mana kan. Okey, kita teruskan. Tempat ni keras lah. Salah cakap ni. Tak adalah, boleh je. Okey, boleh Dia pun tak ada lagi ni. Sporting kan. Jam 7 kan buat masuk. Alright. Itulah dia. Saya aktif dekat YouTube lah mostlynya. And kita orang pun ada juga konten dekat TikTok. Kalau TikTok lain, tak buat cerita seram. Okay. And IG pun ada. And kita orang pun dah berjinak-jinak di Spotify. Five tu member saya tu. Fiveless. Kumpulan saya. Jangan repeat kisah tu kalau boleh nak minta delete tau tak video tu dekat YouTube. Okey, maksudnya awak baru explore semua social media. Betul. Dan sebelum kita bermula dengan tentang Ashraf menjadi content creator yang rasanya semua platform ada ceburi, kita nak tahu juga Ashraf ni datang daripada mana? Sebab bukan. Kalau kita tahu contohlah artis, mungkin dia asal ini daripada hero remaja. Dia ni daripada drama ini. Tapi macam bila content creator yang ada dekat digital world ni, kadang-kadang dia muncul macam pop, tiba-tiba ada. Macam kan? Macam Ashraf ni daripada mana?
Oh, kalau Macam mana boleh munculnya saya content? dah boleh start cerita Boleh, boleh. Saya pun tak ingat saya dari mana sebenarnya. Sebab dulu masa back to 2016. Okay. Saya dah start benda ni, I mean like berkenaan dengan kamera, editing semua 2016. Time tu baru 19 tahun lah. Lebih kurang umur tu. Lepas tu waktu tu ada Vine, Dark Smash punya zaman kan. Lomba-lomba Podolski, all that guy kan. So kita rasa macam, wish, menarik juga kan diorang ni kan. Sebab saya suka depan kamera. So saya rasa macam kat mana nak masuk ni kan. So macam kita buat video-video pendek tu. Kalau korang tengok kat IG saya, boleh scroll sampai bawah lah. Ada lagi. Sebab saya tak padam. Sebab benda tu macam kenangan kan. Yelah. Tapi kalau boleh jangan tengok lah. Selalu kalau Dia je jemput tapi macam kalau boleh jangan lah. kan? Kalau ingin tahu boleh scroll. Boleh. Tapi simpan kat sini je lah. Okay. Alright. Ayah 2016. And saya start keep on. Tapi 2017 tu dah macam cendawan tumbuh dah. Makin ramai. Makin ramai kan. So saya rasa macam okay lah, ni bukan bidang saya. Sebab waktu tu dari segi views pun sendu lagi Okay, time faham. tu kan. Macam alah tak pergi ni, bukan bidang aku ni. Stop. 2018 1 tahun tu memang tak ada konten, terus keluar daripada digital platform ni lah kan. Tapi 2019 tu ada satu platform ni, dia macam panggil guest macam ML Studio sekarang. Okay. Dulu ada satu lagi. So diorang macam panggil speaker. Bawah tu pistol. bang bang. Bang. Caprice. Tak apa, sebut je, tak apa. Boleh. Caprice. Bawa Caprice. Kenapa tak boleh sebut nama dia? Tak tahu. Tak tahu. Sebab Acap kata Sebab tak ada product placement ke? mungkin dulu dia Itu dia ada buat produk kan? dia dulu. Bang bang tu. Ada, saya ingat. On that time diorang panggil speaker seluruh Malaysia. Macam MS punya studio punya konsep. So saya rasa macam nak masuk MS studio, rasa macam diorang punya topik tu macam dahsyat ni kan. Dulu topik pun heavy. Kan. So rasa macam kan salah cakap ke, salah gaji ke kan. Kita tak mahir pun. So macam Bang Bang ni dia macam light sikit. Borak pasal hubungan, pasal kehidupan. So saya macam okay lah boleh keep in try sebab nak practice kan depan kamera. Okay, itu pun sama juga kita on travel. Saya asal Melaka. So Melaka, KL, every week setiap hari Jumaat waktu tu dia bagi macam setiap kali datang 3 video shoot, topik, baju lain-lain macam tu. So diorang akan pakai lah sebulan. Bulan depan datang lagi. Macam tu lebih kurang. So waktu tu orang dah kenal saya macam okay, budak ni mungkin speaker kot. Okay. Macam tu lah. Time tu awak bawa topik apa? Cinta? Tak, random. Banyak Antara yang awak ingat? Mula first kali topik yang pertama saya ingat siapa patut keluar duit. So lelaki atau perempuan. Okay. Macam tu. Faham. Lepas tu kedua pasal nak lepak perlu ke minta permission. Benda-benda macam tu lah. Misalnya awak ambil yang base punya lah. Awak tak adalah main heavy macam kenapa Yelah. kereta ini ada tayar. Tidak. Sebab saya pun Bukan kadang-kadang factual lah benda-benda yang bukan factual. Benda-benda yang kehidupan seharian ni pendapat sendirilah kot time tu kan. betul. Tapi masa tu kalau macam video-video macam ni rasanya mesti viralnya sebab benda macam ni kan bila ada isu yang melibatkan gender isu ni. Topik-topik yang boleh jadi clickbait So tu. awak pernah kena kecam ah? Yang itu pengalaman pertama lah. Oh. Kena kecam kat tu kan. Tengok page tu macam, sebab saya bukan yang pertama, saya antara batch yang kedua kot. Sebab diorang ada like macam 5 ke 6 speaker awal. Okay. So saya yang after that. So macam okay lah, kita masuk. Mula dah tengok komen macam okay je, diorang pun tak, masa tu ML memang ke atas. So diorang ni macam the second choice kan. Boleh kot, try. First video tu mula-mula macam okay, first video orang tak kenal. Tapi first video yang pasal siapa bayar dulu tu hit like 2000k punya views. Okay. Banyak zaman tu. Baru first. Tapi bukan saya punya platform lah, dekat dia punya IG lah. Lepas tu tengok komen 3,000 lebih. Diorang komen apa kan? Kalau 3,000 tu confirm gaduh punya Ya. bawah. Kalau 3,000 lebih lah. Ya, borak. I mean like perang gender lah kat bawah tu kan. Diorang gaduh. Tapi tak pasal saya pun. Nasib baik. Macam, apa yang diorang gaduh ni kan kat dalam ni kan. So macam okay lah, tak apa lah. Keep on. Orang dah kenal kita as speaker, and saya ambil keputusan untuk saya buat topik sendiri untuk post kat IG saya sendiri. Okay. Tapi tu bukan under bang-bang lah. Tak. Saya dah jadi Caprice lah waktu tu. Setiap kali ada isu semasa je kan. Okay, pada pandangan aku. awak On that time 2019. Tapi sebab itu antara pemula awak buat konten dengan borak pasal isu semasa. Ya, betul. Ulas kejadian lah. And waktu tu 2020 kan MCO, lagi banyak kejadian kan waktu tu kan. So keep on jalan 2020 tu. That's a good practice though. Ya. Sebab saya buat benda tu bukan untuk macam orang kenal, tapi saya suka untuk
macam kita macam ada satu perasaan yang ish, aku nak buat doh benda ni. Tapi kat mana macam tu lah. Nak pacak kamera nak cakap apa pula kan. So bila dah ada ruang macam ni, 2019 tu saya ikut bank-bank tu. Ujung 2019 saya tak sambung dengan dia orang. 2020 tu sebab ujung 2019 tu saya nak resign kerja saya. Saya kerja wayang dulu. So kita banyak customer service dengan orang kan. tak silap saya 2016 ke 2015 saya masuk. Tapi yang itu pun ada cerita juga. Sebab 2019 tu dia dah macam saya dah 4 tahun. Saya rasa macam lama sangat dah aku kat sini kan. Aku nak buat apa after this. And ada benda yang dekat tempat kerja tu yang buatkan saya macam, sebab ada satu brother ni, dia dah 8-9 tahun tapi masih di posisi yang sama. Iaitu kru biasa. Kru. So saya rasa macam, adakah aku ni next dia? Progress tu tak nampak. Aku rasa sampai macam hati tau. tak adalah. I mean like apa salah dia? I mean like orang yang baru masuk, contoh macam umur pula, I mean like saya punya tahun kan 4 tahun, 5 tahun. Diorang lagi tinggi tau. Diorang dah naik. Tapi brother ni otai kat situ je. Tapi memang ada orang yang macam tu. Dia I mean like dia happy, dia comfortable. Ya. Dan Tapi ni ada isu dia juga kan- Syafa kat situ. Pula. Sebab Dah dia tiba dia- gosip pula dah lah. Tak ada T, ada G je. Dah orang tahu. Saya dari Melaka. Tak apa. Cerita ni mungkin tak ramai tahu. Okay. Sebab semua dah tak ada kat situ kan. So waktu tu sebab saya ada dengar yang brother ni like minta banyak kali untuk dipromotekan. And orang baru yang pelik-pelik ni yang naik dulu. Sebab dia pelik ke apa? Tak tahu lah. Tapi dia kerja power je. So buatkan saya rasa macam, culture ni ada kat sini Faham tak macam tu? Politik organisasi Ya. lah. Saya rasa macam, kalau aku stay ni aku rasa takut dia bersara aku kat situ pula kan. Kiranya Acap. Itulah. Aku cakap tak baik lah macam tu. Tapi tu ada. Tapi terfikir kalau betul gitulah lah. waktu tu. Kalau Kiranya kata macam ni tu. Acap after habis sekolah terus kerja. Terus kerja. Ya, terus kerja. Memang komitmen untuk kerja cek duit ke, ataupun dia selalu kalau macam umur-umur Acap mestilah sambung lah. Lagipun kat Melaka ada UiTM. Okey. Betul. Bukan kat Melaka je kot. Tak adalah, maksudnya Negeri dekat Sembilan pun ada. dekat dengan rumah ke apa ke kan. Okay. Sebab Meskom pun ada kat situ kan. Balik pada soalan tu menarik juga sebenarnya. Sebab saya punya life sekolah tak macam orang lain. Okay. Awak? Yes. Saya sekolah sampai umur saya form 4. Saya form 3. Saya sekolah Cina, SDKC daripada daripada tadika pun. Saya dah masuk bahasa Cina punya ni sampai form 3. Okay. Lepas tu ada KV kan, qualificational punya project kan that time. So saya macam okey lah, 4 tahun dah dapat diploma. Masuk dalam tu. Saya daripada sekolah Cina, dia ada culture dia tau, yang aku tak pernah nampak dekat sekolah Melayu. Iaitu? Tak tahu nak cakap macam mana, but bila masuk sekolah Melayu, macam ni sekolah Melayu. Macam tu. Okay. Adakah statement itu berbau positif ataupun negatif? Bercampur. Okay. Dia ada positif yang aku macam ni sekolah Melayu. And ada satu lagi that tone lah. Macam ni sekolah Melayu. Okay. That time. So mungkin sekolah itulah kan. Okay. Mungkin sekolah itu. Aku tak cakap semua sekolah kan. Mungkin sekolah tu bila masuk 2000 tak ingat, tapi form 4 waktu tu aku first time. Pakai aku je lah kan. First time masuk asrama. Masuk asrama. So apa yang korang tengok kat High Council tu, I going through for 2 years. Form 4, form 5. Macam tu. Okay. Dekat culture sekolah tu. So bila aku jadi senior on form 5, I'm the person yang against these things. Okay. Aku tak suka benda ni. Amir Rahman. Tak juga. Aku tak ada Amirul Rahman, tak juga. Tapi aku kalau kata High Council, aku Nadir kot. Allah, pula dah. Sebab ada pangkat dekat sekolah tu. Aku jadi apa? Dayan lah. Dayan Tisha tu. Macam kantin. Macam kan dia, tapi bukan Dayan. Yang kat sebelah Dayan. Aku masa tu aku timbalan ketua pelajar. Dekat situ. Sebab awak boleh Form 5. Kenapa awak rasa awak layak kat situ? Sebab apa? Sebab Tak tahulah. Sebab awak form baru masuk tau. Selalunya orang lama lah. Masa bila form 1 ke apa kan. Tapi saya batch pertama waktu tu. So batch pertama KV lah. budak form 4 tu yang paling lama sekali, 4 tahun straight. Maksudnya bila kita form 5, budak form 4 kita, diorang dah ada senior. Tapi yalah. masa kita orang first batch, kita orang ni senior. Sampai ke sudah senior. Macam tu lah. So bila form 5 tu, masa form 5 mula dipilih jadi ketua pengawas dulu. Lepas tu baru naik
jadi timbalan ketua pelajar. Lagi tinggi bila ketua pengawas? Yes. MPP dia macam tu. Ketua pelajar, timbalan ketua pelajar, ketua pengawas, penolong ketua pengawas. Waktu tu. So aku macam, okay, dah dapat ni pelik lah. Kenapa aku kena pilih kan? Okay, mungkin sebab ketua pengawas lah waktu tu. And ada sekumpulan fighter jalanan yang ada kat dalam sekolah tu. Silat kau mau. Sebut pula. Dah janji dah tadi tak nak ungkit. Tapi tak apa. Okay, tapi tak apa. Okay. Fighter lah. Dia belajar kat mana kita tak tahu kan. So dia orang ada culture ni, cerita pasal bully lah. Okay. Bully. Mungkin dia orang masa form 4 dulu dia orang ni banyak kena torture ke apa. Bila form 5 ni dia orang rasa macam okay, aku nak buat balik kan kat orang. So kita ni timbalan ketua pelajar yang aku tak suka benda ni. Aku rasa macam asrama tempat untuk kita berkawan, santai, memory and all that things kan. Satu malam ni, semua benda aku buka kat sini kan. Okay. Aku nervous. Tak apa, nama sekolah tak sebut. Tak sebut. Okay. Satu malam ni berlaku satu insiden ni. Okay. Semua orang like macam high council lah. Jet stang. Nak bergaduh lah ni. Fight satu blok tu. Aku pun tak tahu apa punca dia. And on that time, bilik aku paling atas sekali. Dia ada 3 tingkat. So bila aku paling atas sekali, dengar bising kat bawah ni. Keluar, tengok dah sepak, dah apa semua. Kita turun, kita nak lerai kan. Lepas kita pun dah masuk fight tu sekali. Kita menyepak ke kita disepak? Mula-mula masuk dia macam jerit dulu, tapi diorang tak layan. Lepas tu diorang dah masuk, kita tarik lah siapa-siapa yang kita tahu punca kan. Awak pula orang Melaka, darah pahlawan mengalir. Darah pahlawan pula. Terjadilah sesuatu malam tu. Okay. Macam tu lah. So bila besok tu sampai ke, ada junior lah yang menyampaikan kepada pihak atasan. Mesti akan ada watak gini. Apa term tu, term dalam cerita High Council? Yang kaki report ni? Aku tak ingat lah. Jibam. Jibam. Ada yang jibam waktu tu kat sana. Tapi kalau bahasa Melaka dia lagi kasau lah. Tak payah sebut lah kan. Dia jibam. So yalah, kenalah ambil like that kumpulan. Of course lah, blok tu aku yang in charge. Lagilah. So dia cari lah. Dia macam kata engkau bersubahat on this thing. And sebab bukan aku yang bagi tahu cikgu. Kalau awak report lagi awak selamat sikit. Ya, tapi kita rasa macam benda tu dah settle lah malam tu. Macam tak ada apa lah. Sebab kita pun like kawan-kawan kita pun. Benda tak payah panjang, kita like macam okay, aku rasa macam benda ni habis sini habis lah. Gentleman agreement lah. Yes. Gentleman lah. Tak bawa ke depan. Lepas tu kita pun tak tahu. Tapi budak tu bukan blok kita. Yang blok lain. Ya. Alah. So kecoh lah benda tu. And here and there orang kata cut it short. Ada yang kena gantung, ada yang kena buang. So aku antara yang kena buang. Form 4 tu. Yes. Masa tu hujung tahun. Form 4 kena buang sekolah. Kita tapi kita dapat penempatan semula. Pelajar-pelajar kena buang ni. And aku ditempatkan di MUA. Di MUA waktu tu. Jumpa Putra. Belum lagi. Putra lepas tu. Pergi MUA. And kita sekolah kat MUA. Form 5 tu lah. Tapi setengah tahun je. Sebab aku tak larat nak ulang alik. Ulang alik? Tak dapat asrama kat sana waktu tu. Tak dapat? Tak dapat. Sebab apa ni, yalah, diorang dah ada pelajar diorang. And tiba-tiba nak capacity. Bukan tak dapat. Mungkin ada proses yang aku kena lalu. So makan masa. So ulang alik lah. Melaka Muar pagi-pagi dah pergi. Lepas tu nak balik lagi kan. So ada sekali tu aku bawa motor, rasa macam nak tertidur macam tu. So bagi tahu parents yang yalah, time tu nak bagi tahu parents kita nak pindah ke apa pun perit. Yelah. Dah kena buang tu pun dah cukup menyusahkan dah kan. So rasa macam aduh, macam mana nak bagi tahu diorang ni yang kita tak okey ni kan. Engkau yang cek penyakit. Tapi yalah, ambil lah borak dengan my Umi on that time. Memang diorang against lah. Sebab aku borak adalah untuk aku berhenti. Aku nak stop. Of course diorang risau pasal SPM umur 17 kan. Ya tu. Macam mana SPM whatsoever kan. Aku rasa tak apa, aku buat sendiri je macam tu. Lepas tu borak. Ambil masa juga. Aku berhenti daripada KB tu. Lepas tu waktu tu ada program Giat Marah. Giat Marah. Bulan 6 Giat Marah. Aku masuk kat situ Giat Marah. Sampai umur 19. Umur aku 19. Ujung tahun tengah tahun bulan 6 tu dapatlah sijil-sijil yang berkaitan yang sepatutnya dia ambil kat KB. Tapi bila Giat ni lagi panjang kan proses dia. And SPM aku buat sendiri. Pergi daftar atas calon persendirian. Hasil lah setiap malam pinjam kawan-kawan punya buku, kawan-kawan punya homework. Orang ada culture kat sekolah, pergi form 5 pergi sekolah. Tak, aku pergi member-member yang kita sekampung ni yang willingly to do. And aku ingat diorang sampai sekarang.
diorang like ada study group, aku datang tengok je. Aku tak tahu apa diorang belajar kat sekolah kan. Kita macam kau apa ni, kau SPM kan? Dia tahu lah cerita kita kan. Kau macam mana tu SPM semua? Tak ada, aku tak pergi sekolah, aku dengar je lah korang. Tapi tu aku tak ada material, tak ada buku, aku tak ada exercise. Nak datang dari mana benda tu kan? Awak Internet ke macam mana ke? Tak ada. Waktu tu kita tak tahu nak buat apa. kini awak segan lah sebab sebenarnya awak pun ambil SPM juga. Ya. Segan lah Ya, sebenarnya. kita macam duduk kononnya nak lepak. Tapi lebih kepada dengar, dia orang macam ni. Segan lah. Tapi segan nak cakap. But alhamdulillah mungkin Tuhan tu nak temukan kita. Bukan mungkin lah, amin lah, Tuhan tu dah temukan kita dengan Orang ni. Aku jarang dua lepak dengan dia orang, masalah dia. Tiba-tiba Itu yang buatkan aku lagi macam aku asrama kan. And diorang bukan asrama. So diorang ada masa klik yang lagi bond kan. Aku macam kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. And diorang willingly like macam sekali lah. Kadang diorang macam WhatsApp message kan. Cap, malam ni kita orang nak buat mat ni. Datang sekali. Kau bawa je ni, nanti kita orang ajar. Kita orang doing that dah. bagus lah. Shout out nama-nama kawan-kawan awak tu. Oi, gamai. Semua dah kahwin dah. Untung lah. Kita lebih kena marah tu. Tapi kiranya, my God. tapi boleh kata sebenarnya awak pelajar yang pandai tetapi tersakiti. Tidaklah juga. Saya rasa silap saya lah malam tu. Yelah, Maksudnya, Tapi awak macam timbalan ketua pengawas first sekolah tu yang kena buang ah. itu I'm not sure. Tapi diorang kata sekolah tu memang setiap tahun form 5 akan ada satu fight macam tu. Memang gamai akan kena buang on that time. So benda tu mungkin culture, aku pun tak tahu. Ritual ke betul tahu lah. Macam tu lah. So and yalah, Dan going on. lepas tu semua awak sambunglah ke kerja pangwayang tu. Ya. SPM tu ambil sendiri Itu aku rasa dahsyat lah. Dapat keputusan SPM tu pakai postman. Kau pergi sekolah kan. Hantar. Wow, tapi waktu tu sedih juga lah sebab bila ambil tu tak ada orang kat rumah. Diorang bagi tahu yang diorang akan sampai macam ni tarikh kan. Kita tunggu hari-hari, seminggu tak ada. Alamak, apa halnya tak dapat sijil, gagal ke apa kan. Next week hari Senin sampai postman tu. Datang surat, gigil lah pegang. Umi kat dalam. Lepas tu ayah tak ada kerja. Pagi buka depan dia. Belum buka dah nangis ni. Jatuh-jatuh dah air mata ni. Ya, aku macam apa yang ada kat dalam ni. Inilah dia. Hadam lah. Inilah dia. Aku dah tak fikir A, tak fikir B lah. Yang penting C lah, kredit lah kan. Rasakan membanggakan parents lah. Tak adalah semua E je kan. Macam tu lah. Okay, aku cakap apa yang ada. Buka lah ke tepi tu kan yang tepi tu kan. Tepi bawah tu buka. Tak ada gagal. Alhamdulillah. Waktu tu tak tahu nak rasa. Itu rasa happy lah. Dulu sebelum ambil SPM, aku nangis sebab aku tak dapat A. Faham tak? Masa form 3, bila tak dapat A kan, macam bengang gila, rasa macam tak PMR apa semua kan. Ya, rasa macam apa aku belajar ni kan, tapi tak dapat A kan. Tapi SPM B, C tak ada A pun lah. Senang cerita. Aku nangis tengok. Macam tu. Dia rasa tak tahu lah. Sebab belajar sendiri, Ya, belajar ikut struggle kawan awak semua. lain. Struggle, babe. Ya, Ada ya. orang lain semua macam ikut landasan yang straight je. Kan? And itu first time lah bapak aku nangis. Oh iya tu. Aku call dia, ya. Tak nangis. SPM, keputusan SPM dah dapat. Macam mana? Aku cakap, alhamdulillah lulus semua. Dia tu aku lagi lah. Iyalah. Lagi laju waktu tu. Dengar pula bunyi hingus tu. Tak boleh. Bapak kita susah nak nangis. Betul lah kan. Iyalah, dapat sekali dengar nangis. Itu macam okey lah. Mungkin masa tu aku baru sedar yang dia nak anak dia berjaya. Kan? Dia nak anak dia tak salah jalan. Macam Dia tu. pun nampak apa punya struggle tu. Ya tu kan. Tapi saya malu dengan orang. Yelah, apa-apa yang jadi malam tu kan, walaupun dia percaya kita cakap apa that thing kan, but the situation orang surrounding tahu kita kena buang sekolah. Dia orang tak nak tahu kenapa kita kena buang sekolah. Yelah. Akhirnya terjawab lah. Mungkin ada benchmate. Mungkin ada juga ataupun macam orang kampung ke dulu yang tanya kenapa lah Ashraf tu kena buang kan. Saya tak pernah cakap pun lah benda ni. And aku rasa tak payah share kot. Masa Dah dulu, share dah ni macam ni? Tak, maksud aku dulu lah. Yelah, dululah. Macam Bagi bila tengah lalu situasi tu, orang tanya kan, macam mana kau kena buang? Aku jadi macam, apa aku share tu dengan kau? Ya, untuk tu. kau tahu lebih, untuk kau judge lebih ke? Aku fikir macam tu tentu. So aku macam Tapi nak macam mana? Macam bentuk tu kan. mematangkan awak lah. Kayaknya awak sekarang lagi fighter lah. Tak ada. Fighter dalam life. Dalam live. Paling fighter. Ya, Dia pasal fighter tu. Bila Acap dah 4 tahun, dia tak nampak tengok popcorn je hari-hari kan. Sebab ini first time guys yang kita akan start dengan current dan patah balik ke belakang. Kalau tidak kita akan start dengan belakang dulu, maksudnya permulaan dulu, tapi ini kita reverse. Kita patah balik lah. Boleh. Kita yang benar. Inilah yang benar lah. Selepas 4 tahun dekat macam G. Apa motivasi Acap masa tu?
yelah tadi Acap cakap kan, tengok yang brother tu dah kerja berapa lama di situ. Lepas tu apa Acap punya perasaan ataupun orang kata gerak hati tu? Nak buat apa, nak buat apa? Dia macam ni tau, masa benda tu jadi. Mami lah bila kita dah nampak brother tu kan. Aku ni orang yang selalu bagi peluang. Setahun lagi kot. Dia rasa macam tu, setahun lagi kot masa aku sampai untuk pergi stage lain. Okay. Tapi on that year, dia ada satu perasaan yang dah. Cukup. Tak ada. Macam tu. So bulan 12 tu, biasa bulan 12 ni bulan bonus. So aku resign bulan tu lah kan. Oh, dapat Selepas Tiga bulan bonus lagi biasa kita orang gaji kat situ 28 hari bulan. 28 tu aku bagi surat, 28 1 tu aku resign lah. Dah habis lah kan. Waktu tu honestly cakap yalah, kita kerja dekat G tu, ambil lah kerja kita, ambil lah gaji basic on that thing kan. Simpanan tu ada, but waktu tu kita muda kan. Itu ini beli. Senang cerita, waktu aku resign tu yang ada cuma duit bonus tu. Yang bulan 12 tu, 2 kali gaji lah. Waktu tu. So aku macam okay, aku nak resign bulan 1 ni, aku nak rest bulan 2, bulan 3 aku nak cari kerja lain. PKP lah pula 2020 kan, bulan 3. Jap, kiranya masa awak buat dengan Bang tu masih kerja lagi dengan Kerja lagi. Yes. Setiap Jumaat aku akan minta cuti untuk pergi KL, doing that thing semua. Lepas tu baru batal. Yelah, dia lepas tu bila awak dah buat keputusan bulan 1 2020, 2 bulan kemudian Zas. PKP. Macam mana tu terduduk babe kalau tanya orang lain dengan simpanannya 2 bulan saja? Mula-mula tak terduduk. Rasa macam banyak lagi ni. Boleh lagi ni. Boleh lagi ni. Masih boleh ni. Darah muda babe. Ya, Darah muda. kan. Cakap boleh lagi. Let lu. Alah PKP 3 bulan je. Ya. 3 bulan. 3 bulan je. Namun begitu. Namun fasa 2 telah habis. Alamak, fasa 2 pula. Jadi macam mana awak struggle nak buat konten ni? Waktu tu bulan 5 ke bulan 6 macam tu. Dah habis lah. Habis terus. Walaupun PKP. Walaupun PKP. Banyak lagi. Macam awal tadi tu macam tak apa let lu. Let lu. Lepas tu dah bulan ni. Oi, mana lagi dah tak ada lah. Macam tu kan. Alamak, dah tak ada lah. Waktu tu macam ayahku pun dia affected dengan PKP sebab dia buat canopy. Yelah. So mana orang kahwin pula kan time tu Yelah kan. tu. So ayah dia tunjuk yang ayah ni dia orang yang selalu cari alternatif. So waktu tu dia menjaga buah, durian, all that thing dekat tapak dia menjaga tu kan. So waktu tu memang tak boleh fikir banyak sebab waktu tu fikir macam family pun tengah struggle kan. So aku macam okay, tak apa lah, tolong ayah dulu. Dalam sebulan 2 je tu lah. Lepas tu datanglah seorang kawan saya ni. Kawan aku ni memang orang yang minat dalam bidang YouTube ni semualah. Dia sebenarnya masa aku buat dekat IG tu kan 2 tahun lepas tu, dia yang banyak tolong sebenarnya. Dia mengajar macam mana nak editing mudah semua. So dia datang, "Cap, dekat IG kau aku tengok kau buat je 100,000. Kau buat je sampai 150. Buatlah YouTube. YouTube boleh dapat income." Dia cakap macam tu. Padahal benda tu dah setahun lebih dia cakap. Tapi kita fikir YouTube ni dia komitmen. Kan mana datang pula nak buat YouTube ni. Ni semua tak ada lah. Kan? Mana datang nak buat. Yang ada waktu tu mic earphone. Cocok earphone. Yang macam yang tu pakai tu. Lighting tak, memang tak cakap. Memang tak adalah. Ambil lah studio set nak buat YouTube tu memang tak capable lah, tak boleh. Macam tak boleh lah, mana kalau IG seminit memanglah orang tengok. Kat YouTube mana boleh buat seminit, cakap ke dia macam tu. Boleh Cap, kau try buat ni, dia kata tu. Tu okey, aku nak buat pasal apa? Nak cakap pasal apa? Dia kata kau research lah sikit kan, cerita-cerita yang orang selalu cerita apa semua. Yang itu aku tak tahu tu, cakap dengan dia kan. Lepas tu borak dengan dia malam tu lama sebenarnya. Okey, dia kata tak apa Cap, kau buat je apa yang ada. So aku fikir benda tu. Buat apa yang ada. So besok tu pergi geledah store ayah, curi lampu dia. Buat set. Lampu canopy. Buat set. Curi lampu dia. Apa yang ada. Apa Betul yang ada. apa yang ada. Ya. Lampu dia ambil. Lepas tu ada lampu tidur tau. Yang boleh dibengkokkan sikit. Boleh lah dapat pancar muka kita kan. Kita tak terang sangat kan. So perlukan lighting lebih. Kita tinted. Kan. Tapi spek dia ikut lagi lah tinted tu kan. Masih lepas DPJ. Masih lepas lah. Okay. Lepas tu
Jenaka ni tak boleh masuk TV, babe. Tak boleh. Okey, okey. Okey, digital masuk. Okay, Digital alright. masuk. Tadi pasal apa kan tadi? Saya Lampu lupa. tadi, lampu. Lampu tadi. Ambil apa yang ada lah. Ah. So waktu tu kursi dapur. Kursi dapur. Apa yang ada? Letak satu stand kita beli Shopee RM25 tu. Lepas tu letak kamera. Kamera cocok dengan mic tu. Telefon tu. Buat. Hai, Assalamualaikum semua. Baby jiran nangis. Hai, Assalamualaikum semua. Time tu lah motor nak lalu. Wah. Astaghfirullahalazim. Kat Apa Melaka. ni? Kat Melaka pula Kat kan. Melaka pula kan. Macam apa ni? Apa susah sangat ni? Tutup. Tak buat. Tak apa. Tak Give buat. up. Give up terus. Give up. Padahal dah set up ni. Dah set up ni kan? Penat oh. Give up oh. Lepas tu Ayah tengok yang balik kan. lampu. Ambil like kita tengok balik dekat kamera kita kan, kat phone kita. Tengok belakang ni dinding. Masa tu dinding lah, dinding bilik. Macam kosong je kan. Macam tak ngam ni kan belakang ni kan. Okey, buka Shopee. Buka, lepas tu tengok ada macam kain rentang. Oh, yang selalu Anime macam tu. Pashima bagai kain. Banyak lah. Pashmina, bukan Pashima. Pashima siapa Pashima siapa? Dia tahu lah zaman-zaman tu kan zaman orang beli kain-kain macam Ya. tie-dye tu kan. Pashmina. Kain-kain tie-dye tu lah. Pashima kat belakang tu siapa? Betul. So scroll jumpa One Piece punya Kartun. macam poster lah, okey. kartun kat belakang tu. So cakap dengan Umi, orang nak gantung macam ni. Boleh ke? Rumah dia kan. Saya suka hati je kan. Dekat bukan studio awak. Tu lah. Dia kata, buatlah. Lepas tu jadi buat, nak buat seorang, mana nak jadinya, nak pasang benda lah tu kan. Lepas tu dia tolong lah, paku. Tak. Okey, dah cantik. Lepas tu kita set sikit tau. Ni dah semangat dah ni. Buat. Pacak balik. Waktu tu dah fumble pula masalah dia. Ya. Kita nak cakap asyik cut. Sebenarnya baru tahu yang kau kena tahu apa kau kena cakap. It's not that easy kau pacak and kau boleh terus cakap kan. Sebab dulu seminit kau boleh tabur je like 3 minit punya video and kau cut make it short. Jadilah seminit. Betul-betul. But kalau kau nak pergi 15 minit, kau kena cakap lebih daripada 15 minit. Sejam. Ya. Kalau ikut match awak tadi seminit 3 minit. Ya. So macam tak boleh lagi. Lepas tu besok tu baru buat research. Apa aku nak cakap sebenarnya ni kan? Topik apa? Kita research. Waktu baru teringat. Waktu tu baru gosip dengan member pasal misteri cerita Safia. Pernah dengar? Oh, lagu Shilong Sepia tu Seven. yang sebenarnya lagu fans dia yang pergi konsert dia bla bla bla. And ada terlibat semua benda kan. Macam okey macam menarik nak buat ni. Tu okey. Cakap dengan member, okey aku nak buat ni lah. Dia kata okey carry on. Lepas tu dia kata, okey, views kau target berapa? Kawan ni pun tanya Dia views kata, lah. target berapa? Aku macam, aduh mak, benda ni betul juga kan. Orang tak kenal kita kan. Daripada mana tah ni. Cakap okey lah. Dapat dalam seminggu 1K jadi lah. Macam tu. Untuk aku ada video next. Nak buat seminggu satu lah. Post video tu. Tapi waktu tu satu malam je kot. 1K lah. Satu malam 1K lah. Satu malam 1K lah. Maksudnya dah siap edit semua kat telefon semua lah. Panas-panas telefon tu. Dah edit dah nak habis ni terpadam. Oi, sakit Lepas tu hati. video semua hilang. Okay. Itu je ada kan. Pakai apa yang ada. Ada. Lepas tu dah habis tu satu malam tu dah dapat. Cakap dengan member, "Uish, satu malam dah dapat ni." Lepas tu member cakap, "Next content lah." Dia kata next content. Wah, itu jam. Nak buat apa pula? Ya, yelah. nak buat yang satu tu pun berapa malam Yelah. punya tarik kan. Shopee semua dah geledah, dah tampal semua bagai kan. Nak buat next content. Apa aku buat ni? Lepas tu malam tu okey tak apalah. Let lu lah. Buka laptop, layan Running Man. Running Man kan. Layan Running Man. Lepas tu aku macam, weh, show ni macam satu Malaysia suka. Tapi tak ada orang cakap masa dia orang. So aku pun geledah lah gosip-gosip pasal Running Man. Geledah ada satu gosip 2016 yang diorang ni nak tutup. Diorang ni nak tutup lah the show kan. So aku macam okey macam menarik kan. Tengok kat YouTube search cuma ada media sana lah yang banyak cover. Malaysia tak ada. Google Translate lah. Macam mana awak nak translate? Ada orang Malaysia yang tulis tapi pendek-pendek je. Artikel dia. Bukannya macam video. Saya ingatkan macam artikel panjang. Yelah macam mana Acap nak baca Korea tu. Belum lagi. Tu ambil dekat itulah artikel-artikel Malaysia blog-blog kan. Written artikel Ya, lah. yes. So kita ambil balik and adalah yang kita tambah-tambah sikit kan. And kita buat video tu waktu tu 8 minit punya video lebih kurang tapi 30 minit punya cakap lah. So dah settle tu kita ambil 2K pula. Views target. Target 2K. 2K. Satu dah dapat, ambil 2 pula. Lepas tu besok tu
Aku selalu macam tu. Dah post malam ni aku tak tengok. Oh, surprise lah, surprise. Aku macam tu. Pagi besok kan dah bangun tu, tak ada lah. Pagi pun bangun sebenarnya. Okay, tapi Tengah hari lah. Tengah hari lah. tengah Hari tu lah. bangun. To be safe. Sebab PKP kan, tak buat apa kan. Ya Okay. tu. Buka ni, refresh balik, dah 12,000. Oh. Laju. Daripada 1,000 pergi 12,000 Ya. Dia macam, Okay. power pula kan benda ni kan. Maknanya orang suka lah. Tapi dekat komen tu, biasalah kan, diorang ada pendapat masing-masing kan. So aku cakap, okay tak apa lah. Lepas tu aku ada satu komen tu, perasan dia kata, bang, why not abang, diorang kan ada 7 orang, 8 orang, cerita satu-satu punya background. Oh. Dah 7 konten dah. Dah 7 konten. Dah 7 konten. Dah follower, dah viewer pula bagi idea konten. Lepas tu dah ada komen. Oh, maknanya waktu tu yang paling suka sekali adalah, aku tak kisah orang view, orang like. Komen. Aku suka orang komen. Okay. Maknanya dia orang tengok dan dia orang nilai Feedback. kan. Ada feedback. So, okay, buat. Kita pun tariklah siapa yang paling famous dalam tu. Lee Kwang Soo lah. Tarik dia. Pom. Yang itu, video 3 hari dah 100k lah. Dia pom. Naik lah laju. Rapid. Lepas tu, bila dah jadi macam tu, member datang. Member bagi tahu lah. Cap, kau tahu tak yang YouTube ni ada silver play button. Lepas dapat 100k kan. 100K. Subscribers waktu tu, tak ada laju pun. Dia 1k naik 4k. Masa dapat 100k punya views tu, baru sampai 9,000 lebih. Follower, Bagi aku subscribers. bagi aku dah banyak lah subscribers tu. 9,000 ni dah Banyak, oh. dah boleh jana income ni kan waktu tu kan. 5 dewan kot kalau nak kan. Betul. Logiknya. Betul. Lepas tu dapat pula notification yang kita dah boleh monetize. Yes. Okay. Yes. Lepas tu inilah dia duit dia. Lepas tu dah boleh monetize, kita buat apa semua dengan kawan, tengok berapa dah duit. Tengok waktu tu baru RM27. Lepas tu cakap dengan member, macam mana nak jana income RM27 ni? Lepas tu dia kata, tak, yang ini sebab benda ni, watching hours ni dia kira after kau dah monetize. Bukan video-video sebelum ni. Maksudnya yang Sevilla tu, contoh kalau kita punya video 10k, lepas monetize tu 12, dia ambil yang 2k tu je. 10 tu tak dikira. Kita tak tahu kan benda tu. So aku macam, okay lah, tak apalah. Lepas tu dia cerita pasal tu lah, silver play button. Dia kata, target kau bila, Cap? Tu aku cakap, aduh, Mamat ni macam-macam pula. Siapa? Dia minta. Desak-desak kan, Tak, desak-desak. Mamat ni siapa yang Boleh tak? mendesak-desak ni? Lagi saya akan cerita, dia siapa kan. Okay. Dia suka desak-desak orang ni. Tak ada elemen seram ke tak Tak ada, Mamat tak ada. ni? Tak ada. Yang sebelah ni dia ke? wujud. Tak, dia Okay. Dia wujud. Kalau ini aku balik dulu. Kalau itu aku balik dulu kan. Weh, rupa-rupanya Acap dah bawa kita masuk dalam dunia dia. Nampak tak? Sama ada dia Weh, jap. Sebenarnya ni podcast kita ke podcast dia? Aku macam dah ada vibe Inception dah ni. Kalau tak aku menurun juga kat mana dia cari benda tu. Oh my god, kawan dia ni siapa? Ya, dia suka tekan saya. Tapi dia tak buat pun. Jap, dia tekan apa? Tak, dia kata dia Desak-desak. push lah kerja. Dia desak, push. desak. Ingatkan macam malam kena tidur kena tekan ke. Oh, kena himpap. Aku tak boleh. Dia orang weh. dah Kalau masuk betul ya. Kalau dah ada elemen ni, I cannot have it. Lambat lagi tu. Okay. Belum lagi. Kemudian? Lepas tu dia kata, dia tanyalah target berapa bulan nak dapat benda tu. Okey, waktu tu bulan 7. Cakap dengan dia orang setahun daripada sekarang. Dia orang macam ramai pula. Dia seorang kan. Cakap dengan dia. Ada perkampungan. Tak. Seorang. Selelek. Okay. Aku takut orang percaya betul aku bawa sama kan? Dia percaya biarkan. Tak, lepas tu ada yang akan review kat artikel kan. Menurut pandangan saya boleh nampak ni hijab saya terbuka. Kau ada hijab terbuka memang cakap memang ada. Aku terus take down video tu. Okay, sama macam. Okay. Okay lah, dia tanya bila kan. So aku cakap setahun daripada bulan 7 ni. So aim dia Julai 2021 lah. Tahun depan. So dia kata okay, let's do this. Sebab waktu tu 50 pun tak sampai. Macam mana nak dapat 100,000 kan? 20 pun tak sampai waktu tu. So cakap okay, kita aim 20,000 dulu. Sebab waktu tu dah 9,000 lebih lah, almost 10 kan. Okay, post video next, sedap juga. Maksudnya 200k. 100,000 lah. Ada 100,000 lah. Views dia memang laju. Dalam masa 5 hari macam tu. Laju. Lepas tu yang buatkan aku tak perasan adalah kita generate content, shooting semua. Aku tak perasan tau amount subscribers tu. Lepas tu ada satu hari tu email datang. Dia suruh kita isi nama untuk hantar silver play button tu. Aku jadi terkejut dah. Aku tu ni salah ke scam ke? Kita tahu kan spam kan. Takut. Lepas tu tanya member-member yang tahu pasal benda ni. Dia kata ni betul. Namanya YouTubers yang dah pernah dapat lah. Ni betul ni. Lepas tu macam mana mungkin. Tengok subscribers. Betul siap. Dah 120 lebih dah. Aku tak perasan pun. And waktu tu baru 6 minggu. Awak start? 6 minggu. Wih, lajunya 6 minggu 1,000. Ya. Baru 6 minggu. 2 bulan setengah. Sebulan setengah.
Ui. Tinker Studio masa tu kita nak dapat tu 10 bulan tu dah sebangga lah bangga cuy. lah. Ini 6 minggu. Ya. 6 kan? minggu 6 minggu. 6 minggu. Daripada video yang Sevilla first tadi tu? Sevilla tu. Tu 6 minggu dapat benda lah tu. Dengan content running man ni lah. So, sangat membantu lah tu. So yang itu pun ada dia punya orang kata apa? Sentimental element lah. Sebab masa apa tu? Flight tu sampai, aku tak ada kat rumah. Pula. Sebab kat kedai tolong ayah. Tapi ayah kat rumah. Ayah Kita opening, kita opening. Dia terbalik lah baca SPM tadi. Dia je pegang plug tu, ayah yang ni gini. Ya. Dia pula yang ambil plug tu. Dia Ah. ambil. Lepas tu dia call. Ni kau punya ni sampai. Apa benda ni? Buka 100k. Nangis lagi. Nangis Nangis lagi. lagi. Waktu tu tak sangka kan jadi macam tu kan. Nangis lagi. Kiranya parents awak tahulah yang awak buat YouTube dan berjaya. Progress dan semua. Sebab kadang-kadang Ya. kadang-kadang Diorang ada YouTuber, bukanlah YouTuber, maksudnya ada je orang macam dia buat konten tapi parents dia tahu pun anak dia influencer. Betul. Kan ada je. Awak memang parents tahu lah. Dia orang tahu yang saya selalu bercakap dalam bilik. Bukan. Tak, maksudnya saya suka syuting malam. Oh, Masih. Nampak tak tu? Cakap Tu dia, kita punya cameraman yang tu dia buat-buat tak dengar tau. Dia tak buat tak Cakap dengar. sorang-sorang sebab dia dah malam. seram kat situ. So yang hantar tu Okey. toyol. Okey. Okey, maksudnya Episod dia depan tahulah. kita jemputlah Umi dengan abah dia. Kan Untuk dia tahu apa dia buat kat malam. Dia rasa lepas dah nangis-nangis dapat piala tu. Tak, waktu tu dia macam Umi dengan ayah ni dia tak halang tapi dia tak sokong. Okey. Sebab Dia macam neutral lah. neutral lah sebab aku tak tahulah tu like family aku ni ada like culture yang belajar pandai jadi doktor, belajar pandai jadi peguam. Macam tu punya culture kan. On that time. Dia orang nampak macam apa kau buat ni boleh pergi mana. Macam tu. Tapi aku tak salahkan dia orang pun lah. Mungkin dia orang kurang info benda ni kan. So bila dah dapat benda lah tu back then dia feeling like macam kau dapat award kat sekolah je. Ya. On that time. Kita banggga lah. Bukan Rasa aku lah. macam, Dia orang lah. Dia macam diorang. dapat Diorang ni siapa? Parents dia. my parents lah. okey. Dia ada. Aku tak boleh cakap pasal orang luar lah kan dia orang ni. Aku kena make sure. Sebab tadi dia terlepas diorang dah. So aku macam diorang yang mana satu Okay, lah. parents. Okay, Parents saya rasa macam benda tu like a plug Just lah. ada award lah. Just a plug, just a award kan. Tapi kita macam, oi, Ya. dah sampai ni barang. So aku macam okay. Tapi kita explain kat diorang. Sebenarnya benda ni orang tengok. Lepas tu kita tunjuk channel diorang apa semua. And mungkin lah bila kita dah dikenali sedikit, orang-orang yang mengenali mereka pun mengenali kita. So diorang macam, ni Ayalah, anak kau. anak kau lah. Anak kau. Pergi orang kahwin memang famous lah. Ya, so diorang macam, okay. Legit lah, Now aku legit. tahu budak ni dia cakap dengan siapa. Dia cakap dengan apa. Awak punya penggunaan bahasa bercakap tu kena jaga-jaga. Takut ada dua maksud tu. Okey, maksudnya dia tahulah buat konten kan. Dia buat konten lah. Dia baru dia tahu konten ni apa, Okay. anak dia buat apa dan sebagainya. And yelah, and start then okay lah benda lah tu. And terus ke depan. Yalah, ni cerita pasal income pula. Baru kita nampak okay macam ni pengiraan dia. First gaji kita kan sekarang kan tengah hot cerita pasal gaji dan sebagainya kan. Gaji apa? Gaji influencer? YouTube lah waktu tu. Oh, zaman tu je. Revenue untuk YouTube tu kan. So semua orang tanya, "Cap, dekat YouTube revenue macam mana kan? banyak Dia ke kira bagi? macam mana? Banyak ke bagi kan?" Waktu tu kita bagi tahu je lah kan untuk first gaji kita tu. So dia orang kata macam, "Oish, serius lah. Mami like buat video je boleh dapat amount macam tu." Okey, boleh bagi tahu Saya nak bagi tahu boleh ke? Masih tahu lah awak punya duit. Boleh kan? Boleh kan? Awak punya duit. Mana tahu? Kita Mana tahu kira dia. lah kejap lagi. Boleh kira. Macam tu saya tak bagi tahu lah. Okey. Mestilah ada follower yang akan kira. Tak payah tanya dia. Dia tak payah tanya banker. Dia kira kacang je. Tak Wah, payah awak tanya. klasifikasikan dia toyol lah tu. Tak payah tanya banker. Tak adalah. Okay, waktu tu masa starting masa PKP tu, tu first time lah saya dapat angka 5,000. Ui, banyak. 5,000. Sebab masa kerja dekat G tu nak dapat 2 pun susah. Betul. Bukan saya lah pengurusan tu kan. Tiba-tiba 5 kat depan tu kan. Yelah. Wow. Ini YouTube. Welcome to my world. Macam tu lah. Start situ saya rasa benda ni perlu dipandang serius. And cerita hantu pula datang kemudian. Macam mana boleh datang kemudian? Sebab kan? Okay. Ada awak pergi Gunung Jerai ke apa tak ada? Tak ada. Dia konten Korea ni, update pasal Korea ni, dia bermusim. Okay. So bila saya nampak musim dia tu dah habis and dah nampak penurunan graf tu kan, kita pun fikir, oi tak boleh ni. Ini macam nak bunuh diri ni kalau kita teruskan. So saya rasa macam okay, kena fikir something untuk buat. So bila kita throwback balik, sebenarnya benda ni kat sekeliling je.
Aku peminat KC Champion. Tahu? KC Champion daripada zaman sekolah lagi. Sebelum tidur kita orang akan buka ramai-ramai dengar kan. Kita search balik kat YouTube. Kat Malaysia ni siapa pula yang apa ni? Yalah pencerita seram ni kan. Waktu tu yang ada Kopi-Kopi Go. Masih lagi KC Champion, dia famous kan dekat Malaysia. So aku cakap, tak ada bukan tak ada lah, mungkin ramai, tak ramai kan. Dan tak ada yang jambu. tak mekar lagi kan waktu tu. Tak ada apa? Tak ada yang jambu. Tak jambu. Okey, betul. Macam tu je kau bagi dia orang yang lain-lain tu. Lepas tu dia orang ayolah bila kita research tu tak ada kan. Okey, tak apalah, kita try lah cerita hantu satu. Buatlah video sama juga 8 minit duration dia. Lepas tu dapat sambutan. Cerita hantu apa yang awak cerita First asrama. Asrama. Saya cerita balik apa yang saya dengar kat senior saya lah. Pengalaman sendiri. Pengalaman kat situ. So bila dah buat, ada sambutan. Kita buatlah video kedua, ketiga dan sampai sekarang benda tu melekat. And alhamdulillah lah, we go for it. Macam tu lah. Kalau ikutkan berapa banyak hantu yang awak dah Cover. Malaysia ni tak banyak hantu sebenarnya. Tapi kalau awak boleh explore banyak cerita, Dia storyline lah. Kalau pasal cerita kan, orang selalu tanya, Cap, cerita diorang ni real ke? Okay. Kan selalu macam tu. Yang I mean like, saya pun nak tanya kat tu. I mean like, aku dapat cerita orang. Konsep channel ni adalah hantar cerita kat kami. Kami akan susun and olah kan, and ikut style kita nak cakap lah kan. And then kita akan publishkan lah, kita record publish lah. But masa tahun kedua tu, kita orang dah dapat cerita yang sama pula. Maksudnya dah cerita dah ni. Pacing dah lebih kurang lah. Jumpa hantu, kena rasuk, ustaz datang, settle. Okay. Lebih kurang macam tu lah kan. So aku macam, kalau aku cerita benda ni saja, yelah, apa yang special kat sini kan. So bila dah dapat tu, kita akan macam, okay, kita tengok punch dia apa. Contoh, dia jumpa hantu tu macam mana, and pengalaman dia macam mana, and kalau kata ada ustaz yang involve kat dalam tu, mungkin kita orang akan keluarkan lah. Dan kita orang akan bagi tahu orang yang mengantar tu, kita akan olah cerita ni berdasarkan style kita lah. And kebanyakan dia orang setuju je lah. And kita just bagi tahu dulu, and yalah, benda tu dipublish. Real ke tidak, menjawab soalan tu, itu adalah kepada yang pengantar lah. Saya pun tak tahu. Pada pengantar. Bukan awak punya kerja nak fact check awak pergi tengok tempat tu ada hantu betul ke tidak. Macam mana nak pergi fact check cerita dia? Tapi kalau interview. Tak adalah. Takkan nak interview hantu tu. Tu show awak nanti. Tu show saya nanti. Saya akan bekerja rapat lah dengan Acap nanti. Boleh tukar kontak. Tapi Acap, bila buat cerita hantu, Acap, awak penakut ke tak penakut sebenarnya? Neutral. Jawapan paling handsome abad ni. Saya Januari 2024. Saya belajar dengan kawan saya kan. Sebab cameraman yang pakai songkok tu. Dia nampak je macam warak kat situ. Bila buat cerita hantu, kalau contohlah saya, macam zaman tu awak memang minat hantu ke ataupun tak sebenarnya? Saya minat kalau waktu tu sebab utama dia, kalau kata minat hantu tu, saya betul lah. Saya banyak kalau tengok cerita hantu saya banyak gelak. Asalah. Hantu boleh lari macam ni Ada macam tu lah. Dia rasa benda yang kita tahu benda tu filem. So dia tak dapat feel yang betul. Kau kata betul-betul seram tu. Okey. Dok faham. Okey. Faham. Jadi bila awak buat konten seram, pernah tak kena diganggu yelah sebab saya tahu awak cakap tadi awak rekod malam-malam cakap seorang-seorang. Sebab yelah kalau baca cerita hantu mesti sebut-sebut pasal dia. Dia pun mungkin tahu awak sebut-sebut pasal dia. Mana tu dia nak fact check ke salah lah Cak. Salah lah Bukan Cak macam macam tu. ni. Macam mana dia Tepuk ke apa ke. Okey. Kalau yang itu dulu kan masa saya starting cerita hantu ni 2021, saya stay seorang. Sebab saya pindah keluar daripada rumah Umi sebab saya perlukan space untuk shoot lah. Awak stres lah kan, perlukan space. Itu berikan saya masa dan juga ruang. Gitu. Tak adalah. Dia berbalik pada bunyi tadi. Saya tak takut bunyi hantu. Saya takut masa saya rekod bunyi baby nangis sebelah. Benda-benda macam tu. Benda dah nak habis ni. Bagilah aku habis dulu baru nangis. Macam tu lah kan. So saya pindah dekat satu apartment ni untuk saya shoot. And memang most of time saya seorang. Buat memang malam. Dia akan 10 malam ke atas tu baru kita shoot. Mood sampai lah. Sebab memang pilih untuk mood itu lah. Lebih kurang sebab aku orang yang tak terlalu percaya hantu tu ada, tapi tak terlalu macam menidakkan. Sikit dia tak gitu. So bila starting dekat rumah tu, dia ada vibe tu tau. Dia ada vibe yang aku tak tahu lah benda tu hantu ke seram ke, tapi setiap kali shoot dekat situ dia akan datang satu benda yang sampai. Dah lah seorang. Memang tak ada orang yang rekod tekan sendiri, lari pergi kursi. Hai, Assalamualaikum semua. Macam tu. Okay. One man show. Dah boleh tekan balik kan. Gitu kan.
So waktu tu memang dia ada vibe yang sangat-sangat tak best. Meremang tengkuk. Itu benda yang aku rasa macam okay, aku nak siapkan ni, siapkan je lah. Tapi kalau cerita pasal gangguan tadi, first gangguan dekat rumah tu, ini tak tahulah masa tu desolasi ke apa ke kan. Masa tu tengah mandi tau. Aku suka nyanyi tau tengah mandi. So aku mandi, nyanyi, tak ingat lagu apa. Tapi tengah nyanyi, kita tengah nyanyi, lepas tu kan bunyi air, lepas tu sunyi kan rumah tu kan. Lepas tu aku senyap tau, ada satu part tu. Tak apa chorus, tak apa lirik lah. Bukan, air kena muka. So masuk mulut tu. Ada. Macam tu. Macam tu. Air kena muka, dia senyap sekejap. Aku rasa seram gila. Yelah, tak boleh nak nyanyi kan. Dia tu kan bunyi dia lain lah pula. Kenapa perlu potong dengan komentar? Maafkan saya Syafah, saya tak boleh biarkan keseraman itu berterusan. Yes, Oh my itu God. cara cerita hantu dicerita sebenarnya. Okay. Air masuk muka. Okay. Lepas tu, bila tengah yalah, Amir kita tersenyap sekejap je. Lepas tu kita macam ada rasa nak sambung lagu tu. Saya dengar ada satu bunyi lah macam ni. Diam. Macam tu. Ya. Dia slow tapi aku dengar clear gila. Diam. Macam tu. Dan aku diam lah. Tak sambung lah. Tak sambung lah. Kita dengar, kita diam tu sebab nak cari. Dari mana Oh, semua. Bunyi je lah. Kadang-kadang bunyi air ke, bunyi angin ke kan. Aku diam. Memang sunyi gila. Okay. Settlekan tu. Keluar bilik air. Check dalam bilik. Pergi buka pintu semua kan. Tak ada apa. Buka lah semua lampu kan. Okay, tak ada apa. Okay lah. Lepak lah benda tu. Malam tu stage tu biasa orang akan layan, tapi aku macam tak ada apa kot. Aku settle malam tu, but on the same week waktu tu aku tengah shooting cerita tu. Tengah macam ni lah, shoot one man show kan. Lampu semua. So tengah cerita lampu ni terpadam. Satu lampu ni terpadam. So kita, sebab aku ada masalah dengan ni soket ni, kadang-kadang longgar kan. So kita expect benda tu je lah. Pergi dekat sini, tengok okay. Tutup on terus. Tutup on tapi tak buka benda ni. Tak nyala. Tak nyala. Rosak ke kan? So pergilah dekat pusing-pusing adjust tu kan. Okey. Lepas tu lagi tengok dekat tu. Yang tu dia punya plug tu yang buka tutup. Okey. Yang tu kan. Yang tu dah tutup lah. Ada orang tekan. Aduh. Like seriously. Legit gila benda tu. So aku Sekejap, ni plug yang mana yang? Ni plug yang on off tu macam dinding, macam dinding. Okey, Macam okey. dinding, dekat dinding tu. dekat tapi dia wire, plug tu wire lagi. Yelah sebab Oh, asalnya tergantung memang ni style ada. kan? Ya yang tu. I mean like ada yang menyentuh switch itu. Bukan untuk tertendang ke apa ke? Macam kalau macam elektrik kat rumah kita kan tiba-tiba litar pintas. Dia Rupanya dia tertolak. Takkanlah dia tendang kat lampu. Siapa yang tendang? Dia dekat power je yang dia tendang. Okey. Tapi kalau yang itu yang saya fikir waktu tu. Oh. Masalahnya Masalahnya nak aku tak usnuzon adalah. pasal kan? Susah ni macam switch rumah kot. Aku rasa ini tertendang ni. Tapi lari je lah malam tu. Tak. Tak continue shoot tu. Tak lah. Oh, terus gerak. Aku tutup pintu tu. I mean like tutup kamera tu, tutup bilik tu. Acau lah balik rumah Umi. Waktu Umi tanya kenapa? Tak dah, rasa nak tidur sini malam ni. Tetap handsome kena kat mana-mana. Handsome kena kat mana. Tapi itulah dia, dua pengalaman yang aku rasa ekstrim lah. I mean secara langsung tak pernah lagi nampak. Alhamdulillah. Kalau boleh tak nak lah, walaupun kita bercerita hantu kan. And ramai je orang cakap, "Cok, pernah nampak ke? Pernah dia muncul ke?" Tidak lah, tak ada. Dia pun malas nak layan kita. Dia banyak kerja lain Ya lah. tu. Okay, speaking of macam bila Acap cerita semua benda yang Acap buat kan, maksudnya sendiri tukang kamera sendiri, set up semua sendiri kan. Itu membawa kepada soalan Syapa yang Syapa nak tanya sebelum kita start record tadi. Okay. Sebabnya culture kita orang bermula lain. Maksudnya kita orang memang dah start as a team. And then Senang lah, kita orang dimudahkan. ada privilege yang dah ada satu platform yang well known. So it is easier for people to find us dekat yang baru ni. So kalau one man show tu selalunya macam mana Cap? Sebab macam okay, kalau macam siapa tengok konten-konten yang dekat YouTube kan. Maksudnya kalau contohnya yang apa yang husband aku suka tengok lah, sebab aku jarang buka YouTube actually. Tak apa. Apa yang husband aku tengok adalah contohnya review benda lah, review gadget lah, let's say kan, kata kamera baru, review kan. So dia punya rutin dia macam mana? Maksudnya kena set up sendiri, benda beli sendiri macam tu. Betul macam tu. Biasanya kalau macam saya sendirilah, lighting tak usik.
Wow, memang situ-situ je lah. Memang situ-situ je lah. Lepas tu kamera tu memang kena keluar masuk, nak charge sebagainya kan. And dari segi setup tu semua, saya tak tahu nak cakap lah, but tak rasa susah pun. Planning apa semua? Planning okay, yang itu masuk kepada nak baca cerita orang tu agak leceh sebab tak ada yang menapis kan. So kita yang baca, kita yang tapis, and kita tulis balik dan kita rekod balik. Sendiri, Yang itu sendiri. makan masa lah. Tapi untuk recording tak susah pun. Sebab kita dah tahu kan, dah cerita banyak, dah baca banyak kali kan. So kita just memorize it, hafal macam skrip, jalan lah. Tapi Cap, kalau contoh saya pernah lah untuk try buat one man show. Saya pada YouTube channel yang dah terbengkalai lama. Okay. Bukanlah maksudnya bila one man show ni dia punya orang kata expired date tu, kita punya orang kata kesabaran tu nipis tau. Drive dan sebagainya. Sebab contoh saya yang set up kamera, saya yang kena hafal semua benda, saya yang set up semua benda, Saya edit. saya edit juga. Lepas tu bila edit views 2000. Potong dia rasa macam berbaloi. Bila tanya balik kan, berbaloi ke kita buat semua benda ni, Cap? Untuk orang yang ada objektif itu. Ya. Kalau macam Cap siasa benda tu juga kan? Ya. Honestly sampai juga perasaan tu. Ujung tahun 2021. 2 tahun je benda tu. I mean like kita ada, tak tahu, saya ada satu quotes yang pegang, kalau nak jalan laju seorang, jalan jauh ramai. Kan? So aku rasa macam aku dah tak boleh nak laju dah ni. Sebab waktu tu dah banyak benda yang tertinggal, dah banyak benda miss out. Contoh klien, benda-benda yang sepatutnya kita on schedule dah terlepas sebab benda dah bertindih kan. So macam apa nak buat ni kan? Macam mana nak fikir. Waktu tu lahirlah idea and adalah modal sikit. Dalam masa sebulan 2022 bulan 1 tu saya planning untuk buka satu studio and hire orang. Tak ada preparation apa ni, tak ada ni. Cuma apa yang ada dalam bank tu, okay, keluar round kat Melaka tu, cari tapak office. Cari okay, ada dah waktu tu adakan tempat, waktu tu bawa balik meja dengan kerusi yang kita pakai selalu kat syuting tu, bawa masuk dalam tu, duduk dalam tu. Okay, what's next? Sebab dah sampai masa ni, aku tak boleh buat seorang dah ni. Kita bawa balik kawan yang tadi tu. Yang duk tekan-tekan kita tu. Siapa nama dia tu? Nama dia Awi. 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 Sekejap, Awi. dia influencer tak? Bukan. Oh, saya ingat kat Awi MBR ke apa? Bukan. Bukan yang tu. Dia kenal. Bukan yang tu. Awi. Dia Buru-buru. bukan yang tu. Payahlah. Dia tak seram, tak boleh. Tengok ke? Tak payahlah. Kesian Awi yang sebenar. Tak tengok kat Awi MBR. Bukan dia. Dah. Awak tak tengok ke video tu? Tak. Awak kena tengok sekali Sorry lah. Bagi otak awak Dapat. cleansing. Cleansing. Okay, tengok jap. Okay. Kesian Awi. Good job Awi. Terima Awi. kasih lah Awi. sebab apa ni. Yes, and Awi adalah Push. ketua kumpulan dalam saya punya organisasi sekarang lah. So dia yang handle my team now. So daripada dia juga yang menekan saya, Cap, cari team, kau dah tak boleh buat seorang, kita prep sama-sama, borak sama-sama, and I have another friend juga yang kita orang selalu share our pandangan. Sebab Awi ni dia selalu puji saya. Itu masalahnya dia ni. Yes man ke? Awi. Dia masalah dia macam terlalu macam, Cap, boleh Cap. No problem, Cap. Positifnya orang. Yes, and another person ni yang saya selalu share ni, dia selalu ingatkan saya yang macam, betul, boleh nak buat, tapi Tapi dia ada macam tu. Limitation dan sebagainya. Ya, dia macam dia setuju untuk saya onkan benda ni, tapi kena fikirlah, dah ada orang bawah kita, kita dah kena fikir lebih besar, Betul. periuk nasi orang lain dan sebagainya. So kalau kamu tak ada planning kan, I mean like main rainbow masuk macam ni je, one day dia akan tutup juga. Itu siapa pula nama kawannya? Yang itu, Belum lagi. yang tu dia ada kat sini lah. So so macam tu lah. Dia selalu kalau macam tu dia HR. HR. Yang itu pun ada ending dia juga lagi. Nampak tak? Saya dah susun semua cantik punya. Betul lah. Betul storyteller lah. Betul lah storyteller. So dia macam tu lah. I mean like saya Okay. ditemukan dengan orang-orang yang Baik-baik. sangat membantu. supportive. Sebab saya orang yang okay, boleh buat, jom. Saya macam tu. Tapi dari segi konteks kiri dan kanan, macam tu lah, saya perlukan wingman
macam ni. Kalau diorang tak ada, saya langgar je lah. Betul-betul. Side mirror kan. Yelah. Jual ni side mirror kita. Yes. Untuk menolong tepi. Tapi Cap sekarang ni dulu seorang, sekarang dah ramai. Berapa ramai tim Cap sebenarnya sekarang? Kalau boleh cerita. Sekarang kita ada 6. Alhamdulillah. Termasuk saya 7 lah. Ramai lah 6 juga. orang. Ramai. Semua orang Melaka kah? Semua orang Melaka. Tak. Tak ada? No. Orang Melaka ada 3. Seremban seorang, Kelantan seorang. Saya lah. Melaka 4 lah, 4. So 2 tu bukan daripada Melaka. Dia datang dia student ke ataupun Okay, kalau cerita pasal yang itu, saya memang sukakan orang yang minat tapi tak ada ruang. Sama macam saya dulu. Okey. So kita buat interview. Bila kita buat interview semua, saya dengar lah diorang ni, saya ni ada experience macam ni. Bukan saya tak nak orang yang ada experience, but bayar mahal. Yang sebenar. yes, itu adalah salah satu punca. Yang Bayar sebenar. mahal. Tapi yang saya lebih cari adalah orang yang nak ke depan lah. Sebab ada Passionate experience lah. ni, Passionate. dia sebab saya pun bukan bagus macam dia. Orang yang dah ada experience ni, saya pun baru nak start kan. So macam mana kita nak cope dengan benda lah tu. Mungkin dia boleh bagi kita apa yang kita tak tahu kan. Tapi saya suka belajar sama-sama. So kita cari, orang-orang yang bersama dengan saya ni adalah ada a little bit experience, tapi kita more to belajar sama-sama. Macam tu lah. Yelah, sebab takut kadang ambil yang pengalaman sangat, takut dia macam lebih ke depan sangat, macam dia lagi lebih pandai arif semua kan. benda. Tapi Tapi tu nak jalan ada jauh je lah kan. kan. Ya. And yalah, Awi itulah yang menjaga mereka ni. Sebab dia kan kaki tekan. So senang lah. Saya tak payah nak menekan-nekan. So biarkan dia je yang tekan. Kalau apa-apa kalau klien macam banyak songai, Kemudian hantar dia lah. Awi. Tak. Kalau klien yang HR tadi. Okay. bukan jenis. Okay lah, it's good that everyone ada role dia lah masing-masing. Yes. Sebab Awi akan kalah dengan HR tu. Macam tu lah. Dia baik dia keluarkan duit kan HR. Yelah tu. Dia kalau positif saja tak boleh kan. Ni boleh ni, boleh labur ni. Oh tak boleh. Awi macam tu lah. Ada check and balance lah dalam tim awak. Yes, ada. Dan sekarang ni kalau kita ikutkan, Acap dah kiranya influencer yang dah teratur. Influencer memang bersepah kat Malaysia ni. Ya. Tapi influencer yang teratur maksud saya berorganisasi. Maksudnya dia dah tahu itu ialah periuk nasi dia. Dan bila dia buat sesuatu tu, dia akan ada orang kata Proper lah. dia akan ada More SWOT analysis lah. Maksudnya benda ni bagus ke tak, macam kita bincangkan benda-benda yang kita tak ada dua-dua. A proper organisation lah. Macam benda yang duduk kita tadi kan. So dia dah buat SWOT analysis. Pandai-pandailah kau Tapi fikir. sebenarnya saya banyak belajar pada Tinker. Janganlah dah Wow, puji. tebak. Serius. Walaupun dia pakai baju Tinker hari ni. Ya, Tapi walaupun. tak. Ni honestly, bila saya tengok korang punya podcast daripada dulu lagi kan. Bila korang cakap korang tak teratur, saya macam serius lah benda-benda macam tu. Faham tak? Sebab honestly, content yang korang selalu buat dalam office, kat luar, serious talk, dalam company saya selalu cakap, kau tengok dia orang ni, seronok dia orang buat kerja dalam kamera kan. So faham tak? Saya orang yang sangat pedulikan culture dalam office. Biarpun kita ni banyak kerja, kita ni stress, tapi kita boleh keep Enjoy. main sama-sama lah. Kita bermain sama-sama kan. So serius, Tinker adalah salah satu rujukan saya macam, kau tengok dia orang ni, kau tengok bos dia. Kelakar kot dia ni kan. Macam tu lah. Benda-benda macam tu yang buatkan saya macam kita boleh sebab dia orang boleh, kita boleh. And kita selalu cakap yang dia orang production lagi besar and lagi well known. So bila first time saya kenal Haikal pun, Mamat dia kenal aku dia rasa macam tu tau. Serious talk. Sebab Putra tu saya tak ada sangat. Tapi itu memang saya punya culture. Saya lagi rela saya kenal orang daripada orang kenal saya. Bila orang tegur saya jadi segan. Faham. Biar sebelum contohlah macam kita pasal jumpa, biar saya nampak saya minat awak. Jangan biar nampak awak minat saya. Saya tak suka. Humble. Bukan humble. Dia rasa macam aku tak layak tau. Yelah, untuk betul. didambai. Tapi bila Tak ada siapa takkanlah sampai Acap tu mendambakan engkau, Haikal. Tak, patutnya dah habis sampai yang bukan humble. Saya macam biasa-biasa je dah habis kat Okey, situ je. okey. dia nak tambah Bila number tu juga. mendambai tu aku macam Tapi Acap dia cakap something tadi. Apa dia cakap? Tapi betul lah, bila kau cakap macam tu, orang macam kau tegur kita orang yang macam, serius lah, dia orang kenal kita ya. Aku pula rasa dumber tu. Tak adalah. Seriously, sebab masa aku jumpa kau, first time jumpa Syafa dekat
award tu kan. Dekat shop. Betul. Oh ya, sure kan. First time jumpa Syafa. Okey. Ni Syafa. Maksudnya first time kita nampak dalam di depan mata. Kan bila dipanggil pula ke sini, takkan nak kata tak nak. Oh ya ke? Masa kita orang panggil nak jemput awak, safety tau. Dia nak ke kan? Betul. Sebab in terms of popularity awak lagi popular. Oh, macam tu ke? Ya betul. Macam tu lah. Kita cari risau tak, juga. kita orang pun macam kita berapa subscriber sekarang? 800. 800,000. Tak Tapi berat. kita ada 40 orang, 50 orang. Awak nak 100,000 awak seorang je. Dan juga mungkin HR. Mungkin HR dan Awi tadi. Mana tahu Awi famous sebab ni. Awak tak kat ke depan ke Awi? Awi pernah famous dulu. Oh, ya ke? Pula. Oh. Pula. Dia Awi yang buat satu YouTube dulu. karakter. Dia pernah buat YouTube dulu. So saya yang pergi dulu. Benda macam tu lah. Okay, faham. And dia, that's why saya jadikan dia Tok Guru kan. So dia lebih tahu. Sebab dia gitu buat lah. dulu. Tapi ni antara benda-benda terakhir kita sentuh dengan Acap. Okay. Sebelum kita tutup kita punya cerita ni, sebab tarikh kita shoot hari ni ialah 19 hari bulan 1. Betul. Mungkin podcast mungkin akan keluar lambat sikit lah di Kaca TV. Saya bertengok story Acap. Acap ada yang tak tidur 3 hari ni. Saya tengok macam ada planning yang besar. Macam tengah menulis. Apa yang awak buat sampai tak tidur 3 hari tu? Okay. 3 hari betul kan? 3 hari. And benda tu like benda yang tak sihat lah. Obviously lah. Bukan apa yang saya nak buat ni. Tidur 3 hari tu yang tak sihat. Saya nak buat ni okey. Takut lah saya bagi tahu siang. Tidur 3 Takut netizen salah sangka. Takut mengikut lah kan. Yang tak tidur 3 hari tu yang tak sihat. And saya tengah buat apa? Back to soalan tadi, saya tengah dalam proses baru habis final chapter untuk terbitkan buku pertama sendiri. Buku horror pertama lah sendiri. Buku horror pertama Okay. Level-level Tamis Jaling apa? Tamar Jalis. Bahaya ada ni sebut nama-nama. Nama saya memang fail. Saya mana memang fail. Tapi awak tahu siapa tu kan? Okay. Nama tu tak betul tu. Okay, tapi bila buat cerita Siri bercakap dengan kalau macam Tamir Jalis tak. Tolong betulkan dia dulu. Tamar Jalis. Ya. Kalau macam Tamar Jalis dia buat buku bercakap dengan jin. Kalau macam awak punya lebih kepada apa? Bercakap dengan tak ada. Sebab tadi kita dah banyak cakap kan dengan dia. Saya suka awak. Awak balas saya punya punchline lah. Okay. Konsep lah konsep buku tu kan. Konsep buku tu supaya mungkin ada orang tunggu-tunggu juga. Betul. Okay. Mungkin konsep ni saya tak tahu kalau korang faham ke tidak. Sebab masa saya tulis dah habis tu saya macam ini konsep dia. So bukan dia dah awal. Bukan. Habis baru tahu. Dah habis Sebab baru saya konsep. ni orang yang suka mengolah. Dia ada storyline like okay kita akan plan macam ni cerita ni kan. Tapi bila dah tulis tu kan besok balik sampai yang lain kita tukar kan. Bila dapat final chapter tu dah habis. Macam ni rupanya. So berbalik kepada soalan awak, saya tak jawab lagi. Okay, alright. Okay. Soalan dia adalah di bawah satu tajuk besar. Kalau dalam buku tu dia ada 3 kisah, tapi setiap kisah mewakili elemen yang berkait. So nombor 1 ada kaitan dengan nombor 2, nombor 2 bersama yang nombor 3, nombor 3 bersama yang 1. Tapi sebenarnya mereka adalah satu. Wah, pening tu. Kiranya 3 cerita tu dia ada kena-mengena, tapi tak ada kena-mengena. Dia tak ada kena-mengena pun 3 cerita tu. Lagi pening. Yes. Dia cerita pertama, saya bukan buat yang establish like macam okay kita ada 4 watak, journey diorang sampai habis, tak, bukan macam tu. Okay, contoh macam part 1, dia ada 3 watak ni, itu cerita diorang. Tapi cerita diorang ni ada kaitan dengan cerita yang ke nombor 2 yang tak ada kaitan pun dengan diorang. Watak lain, semua lain. Semua lain. Ada 3 cerita. Nombor 3 tu pula adalah cerita yang berkaitan dengan cerita yang pertama tapi tak ada kaitan juga. Cuma dia bermain dekat sekitar yang sama. Lokasi lah, lokasi bukan juga. Bukan satu lokasi sama. Lokasi bukan sama. Mungkin okey, contohlah saya bagi sikit lah. Okay, saya bagi sikit lah. Mungkin tak. Boleh tak? Okey, dia kata okey. Tak ada minta pulut ke apa, tak ada. Jangan risau. Okay. Ibu jadi kekek kalau tu. Dia menyonyot ke? Kalau tengok Aika sekejap lagi cenyah. Tahulah tu. Kejang je jadikan dia. Ibu jadi kaki kanan. Tiba-tiba koyak je kan. Uish, nervous aku. Okay. Kalau kata nak faham konsep lah. Okay, ada satu cerita ni dalam yang saya tulis ni.
diorang ni ada satu family yang dekat dalam rumah tu ada something happen lah. Okay. So memerlukan adik-beradik semua untuk balik. Okay. So bila semua balik ni, salah seorang adik-beradik ni, diorang ni kaya. And diorang ada driver. Okay. Ketiga tu adalah pasal driver tu. Oh, menarik. Macam filem lah kalau kita tengok. macam Ada tu lah. filem-filem gitu lah. Ya. Ada ke Tapi gitu? dalam cerita kedua tu tak disebut langsung pasal driver ni siapa, tak ada. Dia cuma dia ni sampai dibawa oleh seorang driver. So nanti bila awak baca ketiga tu, inilah driver dia. Menarik ni. Dan dia berkait pula dengan nombor 1 tu. Kiranya kalau Okay, maksudnya macam this kind of treatment kita selalu tengok kat dalam filem dan ni tau. Tapi siapa macam rasanya siapa tak pernah baca lagi cerita yang flow dia macam tu. Itu baru Dalam 2% lah. So buku. saya takut saya terbagi banyak kan. kiranya Jangan jual banyak sangat, jangan jual banyak sangat. tak jual lagi pun. Belum lagi. Kiranya kalau awak cakap nombor 1 berkait dengan nombor 2, berkait dengan 3, tu 3 berkait dengan nombor 1. Ya. Kiranya kalau orang baca buku tu takkan habis lah. Sebab dia kena baca yang 1 balik Tak untuk tahu. faham. Kan? Genius kan? Tak lah. Maksudnya bila kau dah habis baca tu dan kau tahulah cerita tu berkait dengan yang satu. So maksudnya kau boleh connect lah lagi another cerita yang actually dia dekat dalam loop yang sama. Oh, saya ingatkan macam video TikTok kan kadang-kadang kan orang cut dia sambung balik kan tak habis. Bila nak habis video tapi ni? sebenarnya resepi dia yang awak cakap tu Oh, betul. TikTok tu. Kiranya video tu bila habis sebenarnya? Kena baca balik yang chapter 1 untuk bagi pendalamannya lagi dalam. Dia tak baca balik. Bila macam bila ketiga tu dia dah baca kan. Dah realise. Oh, sambungan dia dekat nombor 1. Tu sikit ni bijak. Bila nak keluar ni? Oh my god. Soon. Baru habis kan final chapter. Final chapter. Okay lah. Bagi saya tidur dulu lah. InsyaAllah. Okay lah kalau kita bagi Congratulations anyways. kalau kita bagi timeline tu agak-agak bila cap buku ni nak Kalau diterbitkan? kata menurut HR saya, kalau kata publishnya insyaAllah 1st of February. Tak adalah lama lagi aku ingatkan macam Acap. lepas raya ke apa. Entah buku tu keluar dulu daripada episod dia keluar. Dia bagus lah promotion. Ya tu. Ya. Yalah. First February itu planningnya lah. Tapi sebabkan kita perlukan publisher semua benda kan. Kita bagi gap time lah. Tapi rasanya insyaAllah Bulan 2 lah. Lepas raya. tak sampai lepas raya. Mungkin saya target sebelum puasa. Kita dah boleh publish lah benda tu. Bagus juga sebab tak ramai orang kata influencer yang nak buat buku. Dan kalau buat buku pun dia akan buat yang satu muka surat tu 5 baris. Quote hidup dia lah. Quote hidup dia. Janganlah bermain api kerana api itu panas. Okey, next sebelah. Janganlah bermain ais kerana ais itu memabukkan. Apalah gunanya Milo ais ikat tepi kalau tak meminumnya. Macam Macam tu. So gitu. bagus inisiatif. Maksudnya awak dah set a benchmark yang sangat tinggi. Yes. Untuk orang yang nak start dan juga membuktikan bahawa awak bukan setakat sembang kosong. Ya. Tetapi ada juga cerita yang awak nak bawa. Dan ini first time saya nak mungkin penonton untuk baca cerita saya. Selepas bertahun saya baca cerita mereka. So, why not? This time. Betul. Kalau tanya harga pun belum tentu keluar lagi kan. Belum lagi. Tapi harga insyaAllah berbatutan. Sangat berbatutan. Mampu milik lah. Sebab saya buat benda ni is not about business ke tidak. Dia lebih kepada nak mencurahkan apa yang terbuku. Oh, dah jadi buku. Dah jadi buku. Yes. Saya patut tulis yang 5 ayat tu lah tadi. 5 ayat tu. tu. Start dengan tu dulu. Mungkin boleh buat macam kalau tak cukup masa nak sampai sebelum publish yang ni, boleh buat besar buku 555 tu je. Yang kecil tu kan. 5 baris tu 5 baris. So itulah dia. Tak adalah kata nak bisnes sangat ke, tak adalah saya tak ada terfikir ke arah yang macam this is our income untuk next ke apa. Tak, saya cuba just nak bagi. Kalau korang berminat, korang suka lah. Gitulah. You want to tell a story. Ya, itu saja. Dari segi buku pula kan. Kalau bercakap adalah cerita orang. So saya nak ruang untuk saya sendiri. Oh my god, Macam that's so itulah. nice. Daripada seorang school dropout disebabkan bukan salah dia. Wartawan ni opening tu. Kan? Opening untuk closing ni wartawan teruk. Dan kemudiannya melalui satu liku-liku hidup yang sangat berliku. Anjakan paradigma yang saya rasa yelah seawal usia yang muda tak semua dapat saya rasa Tak semua cakna dan juga ada kebebasan dalam berfikir. Kadang-kadang ada yang tersekat di skala 6. Tak, saya bagus lah. Acap sekarang umur 26. 27. Oh my god, yes. Dan you already achieve so much more than us. Betul. English pula kan. Tapi
Tapi kau decide dulu kau nak jadi host yang macam mana ni. Tapi Akal, Bilingual. ini adalah bahasa Inggeris yang pertama kita dengar untuk segmen ni. Sebab saya pernah tengok segmen yang sebelum ni, banyak sangat orang mencuba bahasa Inggeris ya. Tapi tak jadi. Okay, tapi bila Acap dah boleh kata dalam dunia content creating, macam hampir sudah menyentuhnya, Ya. hosting pun dah sentuh. Dah. What's next untuk Ashraf Production? Apa yang Acap nak buat lagi? Apa lagi Tahun ni Tahun ni. rancangan. Tahun Sebab ni. buku dah on the way, dah betul-betul confirm dah nak keluar. What else? What comes after? Okay, for now nampak. Nampak tak? Semua Kita start dua words Dua words tu. dulu. Okay, memang sekarang fokus buku lah dulu. And kau kata apa yang saya nak, mungkin saya nak jadi seorang host dan saya sangat berminat dengan radio. Oh, dia cuba. Saya cuba juga. Dia cuba. Tapi honestly saya memang sangat mengidolakan penyampai-penyampai radio lah. Contohnya kami. Korang Haikal is shaking. Haikal is shaking. Korang okay lah, saya angkat lagi seorang, Putra Anwar, Kawan-kawan lah Dina. Dina Nazir. Itu awak nak cuba Yes. I mean like sebab saya rasa orang radio ni sangat laju. Untuk ke depan. Sebab mungkin kawan radio saya Dina dengan Putra dengan korang kan. Korang laju. Laju apa? Laju Rasanya, apa? Maksudnya? Macam atas stage kan, kita ada ruang untuk, saya tak tahulah kerja radio tu macam mana kan. Saya tak pernah selami sendiri. Tapi saya pernah tengok Putra bekerja. Dia sangatlah, I mean like, dia tahu lepas ayat ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Jadi tu saya Dia rasa nak ni lah melatih. Tapi saya rasa awak pun ada basic tu. Kalau contoh sekarang kita bagi matematik yang senang. Sebelum ni awak nak rekod video seminit, memerlukan 3 minit. Kalau sekarang ni, kalau awak nak rekod video seminit, berapa lama agaknya awak memerlukan? Sumpah satu take je aku rasa. Betul lah. Okay. Yes. See? Yes. That's progress lah. Itu progress Betul lah. lah. You get better 1% every day. Yes, setuju. Sebab tu lah saya idolakan daripada radio. Sebab dia orang selalu cakap benda yang saya tak terfikir. Taklah. Saya cuma harapkan satu je lah. Ayat kita orang tadi tu tak ada buku awak yang 5 baris tu. Buku 5-5. Tolong progresskan benda lah ni kan. Okay, maksudnya Acap nak try radio. Radio hosting lah. Hosting. Macam sekarang saya banyak dengan movie premier punya hosting kan. That's a good exposure. Yes. Dan saya terima benda tu adalah sebab saya nak belajar. Saya seorang yang suka sangat belajar. Saya tak fikir benda ni jadi ke tidak. Sebab macam dulu saya fikir banyak kan. So for now saya rasa macam saya nak buat dulu. Jadi ke tidak itu adalah apa yang perlu kau matang lah. I mean, ke depan tu kau akan lebih power kan. Gitu lah. And saya nak jagalah saya punya staff-staff yang ada. That's it lah. Memang betul lah. Bila cakap macam tu nampak sangat dia tengok tinker. Sebab kita ni filosofi kan buat dulu fikir kemudian. Betul. Yes. Okay, kita terima kasih kepada Acap. Yeah. Betul. Thank you for Thank coming. you juga. Saya. Such a wonderful story. Betul. Mana yang baik ambil, mana yang tak baik tu kita akan letak dekat TikTok supaya famous viral. Dah Acap kena keluar statement. Yang kat tepi ni tak sure dia nak balik ke nak tinggal ke, kita tak sure. Nanti Kat biar tepi dia pilih Acap. lah. Biar dia pilih. Biar dia pilih lah. Orang yang bagi kebebasan. Okay, Acap. Tapi untuk mungkin peminat Acap yang menonton ini juga mungkin yang dulu mungkin skeptikal dengan Acap. Okay. Mamat ni cerita hantu je. Macam tu Tak ada je. isi pun. Tiba dengar ni Acap, wish. Cerita orang. Berubah hati dengan macam Acap. tu. Betul? Because do you really expose yourself? No. See? Tak pun. Sebab saya ramai orang tanya, Cap, kau macam tak ada post apa-apa pasal diri sendiri kan. Sebab for me, tak tahulah. Benda tu saya nak tunjuk karya saya, bukan saya. That's it lah. Okay, Cap. Ucapan untuk peminat dan juga bakal peminat. Okay, selamat tahun. Oh, bukan. Boleh. Boleh. Okay, tak ada. Dibolehkan sampai bulan 4. Sebelum raya Sebelum raya. Sebab bulan 4 dah April Fool. Kita dah ada ucapan lain. Betul. Okay. Untuk yang sudi nak layan video saya daripada dulu lagi sampai sekarang, sebab saya keep dapat orang-orang yang sama yang selalu bagi kata-kata semangat. Terima kasih sangat-sangat sebab percaya dengan apa yang kita nak bagi. Saya tak boleh nak janji banyak, just always try my best. Sebab saya tak tahu my best dekat tahap mana. Saya just boleh improve. Kepada yang baru kenal saya, awak kena berkenalan juga dengan kawan-kawan saya. Tak adalah. Kita dalam dunia ni banyak sangat benda stres. Betul. And cara kita nak release stress, enjoy kita itu masing-masing. Dan ini cara saya enjoy myself. Betul. Jangan lupa dapatkan buku yang bakal keluar insyaAllah bulan 2. Saya pun tak boleh bagi tarikh yang spesifik. Yap. Boleh dapatkan di semua cawangan kedai-kedai buku berdekatan dengan rumah anda. Tak ada kan, tak keluar tak pergi kedai. Tapi tu online je. Okay, online. Jangan lupa follow Acap punya social media rapat-rapat kerana dia akan buat live TikTok je.
Bercakap dengan itu, apa Acap punya IG, the TikTok dan sebagainya supaya orang nak search lepas ni? Alright, okay. Boleh follow saya dekat IG, Ashraf. Okay, A-S, H tu ada 3. R-A-P-P _ Kerana saya pun lupa berapa H berapa P. Berapa H, berapa P. Tapi saya je lah yang pakai nama banyak tu. Sama juga dekat TikTok. Tapi dekat TikTok ada It's lah, I-T-S, It's Ashraf. Oh, English. Yes, tapi kalau kat YouTube kita Ashraf Channel. Tapi ejaan dia semua sama. Macam tu lah. Sekarang baru faham kenapa saya cakap Ashraf. Ashraf. Lebih unik sikit. Ya. Okay, itu dia bersama dengan Ashraf. Dan ini menandakan episod dengan Ashraf ialah tamatnya season 3. Wow. Oh. Kerana selepas 3 ini season, kita akan bermula dengan musim yang baru, wajah baru. Bukan kami maintain, Kita maintain. cuma konsep yang mungkin berlainan sedikit, di mana kali ni memang betul-betul semua orang ada cerita. Oh. Awak tak tahu pula, awak kan co-host. Mestilah awak tahu. Tapi saya ada soalan. Okay. Untuk musim baru ada nak host lain? Kalau Syafa cuti, Syafa planning nak bersalin tahun depan. Planning nak bersalin. Tak ada kan? Oh, tu rumours lah. Rumours. Kita ambil yang ni tak ke TikTok. Tak tahu siapa yang satu rumah dengan aku agaknya. Yang makanya tahu. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Salah. Bukan minggu depan. Lagi 3 minggu. Lagi 3 minggu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye.